Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Nur. Dan hari ini Cikgu Nur akan mengajar bagaimana kita hendak mendeklamasikan sebuah sajak. Dan kita perlu belajar dan mengetahui apakah maksud sajak tersebut. Okey, di sini kamu boleh rujuk buku teks tahun 5, muka surat 17 yang bertajuk Seni Pertahanan Diri. Baik, di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara kita hendak mendeklamasikan sebuah sajak. Dengarkan ya. Seni pertahanan diri. Langkah demi langkah, tingkah bertingkah, hebatnya seni pertahanan diri. Terpikat hati untuk diketahui. Buku dibuka, ilmu dicari, laman sesawang dilayari. Seni pertahanan diri tidak jemu untuk diketahui. Begitu banyak untuk dipelajari. Bermula sejarah hingga gerak-geri. Seni pertahanan diri bukan hanya pandai berlawan, juga untuk semangat setia kawan. Menyatukan hati kekal sekawan. Dahulu hanya melihat, dahulu hanya membaca. Kini aku ahli seni pertahanan diri. Terasa badanku sihat, terasa kukuh keyakinan diri. Tidak rugi ilmu dicari untuk maslahat diri dan masyarakat. Ini contohlah cikgu bagaimana kita hendak mendeklamasikan sebuah sajak. Sebenarnya kita nak mendeklamasi sajak ni, dia tidak ada rima yang tertentu, melodi yang tertentu seperti pantun, seperti syair. Sajak ni kita bebas berkarya, kita bebas melafazkan dengan intonasi kita, sama ada nak intonasi itu untuk tinggi, rendah, mendatar. Lontaran suara itu sama ada kita hendak kuatkan, sama ada kita nak lembutkan, atau pulang kepada seseorang yang hendak mendeklamasikan sajak mengikut perasaannya, cita rasanya sendiri. Ya, okey. Ini cara mendeklamasikan sebuah sajak. Okey. Baik, di sini cikgu nak terangkan tadi maksud sajak. Di sini kamu perlu menyatakan maksud sajak yang ada dalam seni pertahanan diri ini. Lepas ini cikgu nak kamu salin maksudnya. Tuliskan maksud rangkap pertama apa, rangkap kedua, rangkap ketiga. Di sini terdapat 4 rangkap ya. Sajak ni dalam buku teks ni ada 4 rangkap. Baik, rangkap yang pertama dia dah beri contoh di sini. Okey, maksudnya di sini banyak maklumat tentang kehebatan seni pertahanan diri yang perlu kita ketahui. Maksudnya banyak perkara lah yang kita kena tahu dalam seni pengetahuan. Sebab di sini dia dah beri bahasa kiasannya, buku dibuka, ilmu dicari. Maknanya kita buka buku, kita tengok laman sesawang ni, internet lah ya. Kita tengok internet, kita cari apa
perkara yang kita nak tahu. Contohnya kalau kamu nak tahu tentang silat gayung. Silat gayung ni apa nak cakap? Tengoklah buku, cari buku ataupun tengok dekat internet. Sekarang mudah internet. Type aja Google silat gayung, dia akan keluar maklumat. Itu maknanya banyak perkara yang kita tahu. Okey. Yang kedua, apakah maksud daripada rangkap yang kedua? Seni pertahanan diri tidak jemu untuk diketahui, begitu banyak untuk dipelajari, bermula sejarah hingga gerak-geri. Maknanya di sini banyak perkara yang kita tahu tentang seni pertahanan diri itu, dan kita tak pernah jemu nak tahu. Contohnya seperti cikgu beritahu, silat, taekwondo sebenarnya kita nak tahu benda tu. Orang-orang di luar sana tak jemu untuk belajar, bukan setakat belajar, malahan belajar sejarah. Sejarah ni teori, ya, kita melalui pembacaan. Di samping juga tak jemu bukan setakat untuk belajar sejarahnya, tetapi belajar gerak-geri. Gerak-gerinya maknanya kita menyertai sesuatu pasukan tu lah, satu silat lah, macam silat, taekwondo, gerak-gerinya tu bagaimana. Itu yang maksudnya pergerakan sesuatu kesenian itulah. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya banyak perkara tentang seni pertahanan diri yang perlu dipelajari bermula dari sejarah dan gerak-gerinya. Itu maksud rangkap yang kedua. Okey. Rangkap yang ketiga pula, seni pertahanan diri bukan hanya pandai berlawan, juga untuk semangat setia kawan, menyatukan hati kekal sekawan. Maknanya pada rangkap ketiga ini, ya, dengan kita belajar seni pertahanan diri ini, kita dapat membina semangat dalam diri kita ni. Kalau kata contoh selama ni kita penakut, kita jadi berani, kita jadi berani, tak takut dengan orang. Maksudnya di sini dia telah membina keyakinan diri kamu. Keyakinan diri kita disebabkan kita belajar seni pertahanan diri itu, kita yakin diri. Maksudnya tak takut. Faham tak? Okey. Dan dia kata membina setia kawan. Maknanya dia ada membina dalaman kita ada perasaan semangat setia kawan. Jadi kita boleh tulis di sini, maksudnya dapat membina semangat setia kawan dan bersatu hati. Macam tu. Tu maksud kita tulis macam tu. Dan yang akhir sekali, dia ada 3 di sini, ya. Sebab kita ada 4 rangkap. Sekarang rangkap yang pertama dia dah beri contoh. Rangkap yang akhir, dahulu hanya melihat, dahulu hanya membaca, kini aku ahli seni pertahanan diri. Maksudnya di sini dulu tengok aja, melihat aja. Tengok dulu kita lihat orang-orang lah kat TV di mana-mana lah. Kadang-kadang kita baca daripada cerita-cerita tentang perlawanan aktiviti seni mempertahankan diri ni. Tetapi sekarang dalam sini maksudnya penyaja ini dia sendiri telah menyertai satu seni pertahanan diri. Tak tahulah, di sini dia tidak nyatakan apa yang dia masuk. Mungkin dia ada masuk silat ataupun taekwondo, karate-do, ya. Dia tak tahulah itu. Tapi dia ialah seni pertahanan diri. Dan sini yang di hujungnya tu dia akan cakap, terasa badanku sihat, terasa kukuh keyakinan diri, tidak rugi ilmu dicari untuk maslahat diri dan masyarakat. Maknanya di sini dia menyatakan, penyaja ini menyatakan dia tidak rugi belajar seni pertahanan diri, kerana dengan belajar seni pertahanan diri ini telah membina satu semangat keyakinan diri dalam diri penyaja, ya, dan juga menyihatkan
badannya. Badan pengajar. Baik, di sini dan berguna kepada masyarakat jugalah. Disebut sini untuk maslahat diri dan masyarakat. Maknanya tidak rugilah kita belajar ilmu seni pertahanan diri. Baik, di sini kita boleh tulis, kita cikgu beri contoh, kita boleh tulis tidak rugi belajar seni pertahanan diri, malahan membina keyakinan diri dan menyihatkan badan. Itu maksud daripada sajak yang hendak disampaikan tadi. Maksud dari sesebuah sajak. Ini sajak yang cikgu dah bacakan tadi. Ini maksud yang cikgu huraikan lah. Huraian ni kita boleh panjang, boleh pendek, terpulang kepada kamu hendak panjang dan pendek. Kita huraikan lebih lebar pun tak apa, tapi untuk permulaan ini tidak perlu panjang lah. Kita hanya lebih kurang dalam beberapa perkataan atau ayat sajalah. Yang bila kita membaca, orang lain membaca, orang fahamlah, oh maksud dia ni ya. Okey, untuk sesi pengajaran hari ni ialah tadi cikgu dah beritahu, saya nak nanti semua murid belajar bagaimana hendak mendeklamasikan sebuah sajak. Dan kamu boleh rakam baca sajak tu dengan penuh perasaan, dengan semangat. Kamu boleh hantar dengan Cikgu Nur. Dan cikgu boleh tengoklah siapa yang berbakat nanti dalam mendeklamasikan sebuah sajak. Dan yang maksud ini kamu buat dalam buku kefahaman, buku pendek. Buku pendek tu. Itu saja. Buat maksudnya situ, ya. Faham itu sajalah untuk sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Kita jumpa di lain waktu bersama Cikgu Nur. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.